Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. Sifat salat kita. Bab sifat salat. 280. Hadis 280. Baru mula kan? Bab sifati sifat as-salati sifat salat. Bab sifat salat. Jadi bab ini dia nak terangkan bagaimana sifat salat Nabi, sifat salat yang ditunjuk di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok di atas berapa perkataan itu akan menjadi persisihan para ulama. Wajib atau sunat. Contoh tahiyat wajib atau sunat. Kita pegang wajib. Baca Fatihah mesti baca Fatihah ataupun dibaca surah lain. Okey. Sebab apa? Yang tahu yang ulama ijma' ni mesti solat tu mesti ada qiyam, mesti ada rukuk, mesti ada sujud, mesti ada takbir, mesti ada salam. Tapi setengah-setengah perbuatan tu berdasarkan berbezanya riwayat hadis. Okey. Hadis pertama ni cukup masyhur ni. Hadis ni semua ni berkaitan hadis ni berkaitan apa? Hadis musii'is solat. Sebelum hadis ni Rasulullah SAW seorang lelaki, Rasulullah SAW dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang lelaki. Okey. Dia solat. Yarmuquhu Rasulullah SAW. Rasulullah yarmuquhu. Rasul perhati dia solat dengan hujung mata. Seperti. Jadi selesai solat, dia datang kepada Rasulullah, dia bagi salam. Rasulullah waalaikumsalam. Rasul jawab salam dia. Kemudian Rasul sebut irji' fa salli fa innaka lan tusalli. Kau balik, kau pergi solat balik kerana engkau bukan solat. Dia pun solat balik. Rasulullah tengok lagi yarmuquhu bi tarfi 'ainihi. Sahabat kata wa nahnu la nash'ur, kami bukan sedar kata Rasulullah perhati dia. Okey. Jadi dia datang balik, dia bagi salam. Rasulullah sebut irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kau balik, kau solat balik, kau belum solat. Kali ketiga dia datang, kali tiga dia buat lagi. Rasul sebut irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kau belum solat. Jadi para sahabat semua dengar takut semua. Noh, bagaimana solat kita? Rasulullah suruh orang balik. Kalau kita solat cepat-cepat ni tak sah solat kita. Jadi hadis ni ambil apa? Bahawa solat bukan boleh buat ikut suka. Bukan boleh pakai reka-reka sendiri. Rasulullah sebut irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kau balik, kau solat balik, kau belum solat. Hadis ni sebab ulama sebut hadis ni dikenali sebagai apa? Hadisu musii'is solat. Tulis itu. Hadis sebab dia ada ni hadis yang masyhur ni, dia ada kenal namanya. Dia sebut hadis musii'is solat, kita tahu hadis ni. Hadis Jibril kita tahu. Waktu Jibril datang kepada Rasulullah. Dikenali sebagai hadisu musii'is solat. Di kalangan ulama hadis dikenali sebagai hadis ni hadis musii'is solat. Hadis cerita seorang yang buruk dalam perbuatan solat dia. Jadi setengah dia pandang ringan. Tak apalah tu, Allah tahu juga apa. Yang penting kau solat. Bukan begitu ya. Banyak orang yang tak mau belajar.
Yang penting kau solat saja. Allah tahu juga betul. Bukan begitu. Rasulullah sebut irji' fasalli fa innaka tusalli. Sebab apa? Allah menjadikan syarat untuk kita mengabdikan diri kepada dia mesti ilmu dulu. Sebab Allah menjadikan syarat untuk kita mengabdikan diri kepadanya apa? Ilmu. Sebab Allah sebut irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik, kau solat balik, kau belum solat. Sahabat semua, kami semua jadi takut. Rasulullah sebut begitu. Ya, hadis inilah menunjukkan bahawa apa? Solat tanpa ilmu tak diterima. Sebab Rasulullah sebut solat tanpa ilmu tak diterima. Sebab Rasulullah sebut solat dia tak solat. Sebab Rasul irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Biarpun kau sangka kau solat, tapi hakikatnya kau tak solat. Boleh faham tak? Sebab tu setengah orang tak, kau solat saja apa? Solat kan bukan solat saja. Allah beritahu juga tu. Asal kau solat, bukan begitu. Bukan asal solat. Ilmu, sebab Allah jadikan syarat untuk mengabdikan diri pada dia apa? Dengan ilmu. Sebab tu dia pun alim dia Rasulullah. Kau ajar Rasulullah. Kau ajar. Okey. Jadi Rasulullah sebut, ni Rasul ajar dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila qumta, engkau asal qumah bangun atau berdiri, asalnya itu qumah mana engkau hendak, masuk sini hendak, masuk asalnya qumta ini engkau berdiri. Idza qumta, engkau telah berdiri, tapi letak masuk ni hendak, maksudnya hendak, niat nak solat. Idza qumta ila salati, apabila qumta engkau berdiri, ila ke as-salati, salat. Pertama kau buat apa? Tengok. Pertama apa? Fa asbighil wudu, sempurnakanlah. Fa asbighil, sempurnakanlah al-wudu'a, wudu. Sempurnakan wudu. Mana sempurna wudu? Tengok ada di tangan kita benda-benda yang melekat semua yang boleh halang wudu, kasi lari dulu. Sempurna, sebab air sempurna mengalir di anggota wudu kita. Kecuali kita sebut dimaafkan kepada apa? Orang yang apa? Yang kerja yang terlekat, macam kerja tukang apa? Tukang cat, tukang apa? Tukang apa ni? Mekanik semua tu. Jadi yang kena hitam tu mereka buang sekadar mampu saja. Sebab mereka disebut mubtala bihi. Itu kerja mereka, itu dimaafkan. Yang terlekat sikit itu dimaafkan untuk hak mereka. Okey. Fa asbighil wudu, kau ratakanlah wudu. Tengok Rasul ajar ni. Itu kena ilmu. Kemudian istaqbilil qiblata, kemudian istiqbal, hadapkanlah al-qiblata, ke arah qiblat. Hadap dada kau ke arah qiblat. Pastikan dada kau ke arah qiblat. Fakabbir, kemudian engkau takbir, Allahu Akbar, kau takbir. Fakabbir, kemudian engkau takbir. Ini sebab apa? Sebab kali ketiga dia datang, dia kata, ya Rasulullah, inilah terbaik aku boleh buat. Innama ana bashar usib wa ukhti. Aku ada kali Rasulullah, aku betul aku silap. Jadi alimni ya Rasulullah, ajarlah ya Rasulullah. Sebab Rasulullah sebut suruh ulang balik 3 kali. Jadi kali ketiga dia datang Rasulullah, aku tak tahu macam mana Rasulullah. Kau semua kata aku tak solat. Jadi sekarang Rasulullah kau ajar kau. Ini Rasulullah ajar kau. Ini yang Rasulullah ajar. Fakabbir, kemudian kau takbir. Summa qra. Summa qra, kemudian bacalah. Summa qra, kemudian bacalah. Ma apa? Kemudian bacalah ma apa? Tayassara
tayassara yang mudah, ma'aka dengan engkau, minal qur'ani daripada Al-Quran. Selepas takbir Rasulullah SAW baca apa? Apa Rasulullah baca? Rasulullah baca apa? Summa qra ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah daripada Al-Quran. Sebab tu dalam mazhab Abu Hanifah dia pegang hadis ni. Jangan kata mereka tak bersandarkan hadis. Sebab tu bagi mereka Fatihah ini tak wajib dibaca dalam solat. Sebab Allah sebut apa? Ma tayassara minal Quran, apa yang mudah daripada Al-Quran. Maksudnya apa kau mudah pada kau? Qul huwallah kau baca. Apa yang mudah? Qul a'udzu binnas lah kau baca. Apa yang mudah baca? Sebab tu sinilah dalil mazhab Abu Hanifah. Jadi kita pegang sebab Rasulullah dia semayang dia baca Fatihah. Dia jadi imam dia baca Fatihah. Jadi kita Fatihah tu rukun. Abu Hanifah tak. Sebab tu kita tengok Pakistan pernahkah nampak orang Pakistan dia lewat rokok pada imam? Jadi kita buat. Siapa perhatikan? Ada ke jumpa tengok? Takkan jumpa lah. Itu kalau jumpa bukan Pakistan tu. Biar pembadan begitu, bukan Pakistan tu. Sebab mazhab Hanafi mereka tidak mewajibkan membaca Fatihah. Sebab Rasulullah sebut apa? Summa qra ma tayassara minal Qur'an. Okay. Apa yang mudah engkau baca? Fatihah ke? Qul huwallah ke? Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, bacalah. Nampak tu? Jangan pula kata sebab tu ulama tak setuju apabila Al-Albani tulis apa? Sifat salatun Nabi. Sifat salat Nabi. Itu pada pendapat dia. Pendapat Abu Hanifah ini sifat salat Nabi. Mana pun Nabi sebut apa yang mudah. Boleh faham tu? Sebab tu dia kata Nabi solat begini. Nabi solat sekali ke? Nabi solat sekali ke? Sebab tu sehingga Nabi solat apa? Qabliyah subuh. Sehingga Aisyah kata, la adri aqra fatil kitab am la. Aku tak tahu. Makna ringkasnya solat qabliyah subuh tu. Aisyah sebut nanti kita jumpa. Dia baca Fatihah tu tidak. Sebab cepat sangat. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak ya? Okey. Tapi kita mazhab kita wajib baca Fatihah. Sebab tu setengah orang tak faham hadis ni lah. Dia kata begini Rasulullah solat. Abu Hanifah kata, okey, Rasulullah solat dia sebut apa? Summa qara'a ma tayassara minal Quran. Boleh faham tu? Sebab tu jangan sempitkan benda yang luas. Ini pandangan Abu Hanifah. Ini pandangan Imam Syafi'i. Sebab sekarang jadi kecenderungan apa? Aku bukan nak solat Imam Syafi'i, bukan nak Imam Hanafi, aku nak solat Nabi. La haula, bodohnya. Boleh faham? Aku bukan nak solat mazhab Syafi'i, aku bukan nak solat mazhab Hanafi, aku nak solat Nabi. Siapa yang tafsirkan solat Nabi? Mereka ni lah. Jadi Imam Abu Hanifah tafsirkan perkataan Rasulullah, summa qra ma tayassara al-Quran, kau bacalah apa mudah Quran. Makna solat Nabi yang Nabi suruh ini boleh kita baca apa-apa saja surah daripada Quran. Boleh faham tak? Okey. Summa kemudian rukuklah. Kemudian engkau rukuk. Hatta sehingga tatma'inna raqi'an, sehingga tatma'inna engkau tenang dalam rukukmu, raqi'an dalam keadaan engkau rukuk. Hatta tatma'inna raqi'an, dia terjemah situ apa? Jelas rukuk, tetap rukuk, sehingga engkau tetap mana? Tahu kita sebut apa? Tamak-ninah juga kan? Makna kita tamak-ninah, kita duduk. Mazhab kita apa? Paling kurang kadar apa? Subhanallah. Hatta tatma'inna raqi'an summa rka', kemudian engkau rukuk sehingga engkau tenang. Begitu. Mana tetap saja. Jangan terus Allah sami Allah lebih mudah. Itu yang boleh tarawih 7 minit tu. 20 rakaat. Sebab ibadat apa tu begitu? Bukan ibadat apa? Wa dharul ladzina takhudinum lahwan wa la'iba. Tinggallah golongan menjadikan agama ini la'iban, permainan dan lahwa, hiburan saja, seronok-seronok begitu. Bukan begitu ibadat. Ibadat kita menajak pada Allah. Okey.
summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa', summa kemudian irfa', bangun, bangun, summa rfa', kemudian bangun, summa kemudian irfa', bangun, hatta sehingga ta'tadila, engkau ta'tadil, i'tidal, mana engkau i'tidal, qa'iman, dalam keadaan berdiri, engkau sempurna berdiri. Ini kita panggil i'tidal. Sami'a Allahu liman hamidah, hatta ta'tadila, sehingga engkau lurus, engkau berdiri. Jangan berdiri separuh saja. Sami Allah terus kau sujud. Tunggu bagi ta'tadila. Qa'iman, engkau lurus berdiri. Balik engkau dalam keadaan macam qiyam tadi. Jelas ya? Okey. Summa sujud, kemudian engkau sujud. Summa sujud, kemudian engkau sujud. Hatta sehingga tatma'inna sajidan, tatma'inna sehingga engkau tenang, sajidan dalam keadaan sujud, sajidan dalam keadaan sujud. Mana sujud. Summa rfa', kemudian irfa', engkau bangun. Summa rfa', kemudian engkau bangun. Summa rfa', kemudian engkau bangun. Hatta sehingga tatma'inna jalisan, engkau tenang dalam dudukmu. Tatma'inna tenang, tama'nina jalisan dalam keadaan dudukmu. Duduk apa itu? Duduk dua sujud. Summa sujud, kemudian kau sujud sekali lagi. Summa sujud, kemudian kau sujud sekali lagi. Hatta sehingga tatma'inna, engkau tenang. Hatta tatma'inna, engkau tenang, sajidan dalam keadaan sujudmu. Mana engkau tama'ninah dalam sujudmu. Summa f'al, kemudian buatlah. Summa kemudian if'al, buatlah. Zalika itu, fi pada. Kalau siapa yang putus kita tak salah ni. Fi salati tika, bukan taka tu, tika bawah. Fi salatika, yang ustaz punya ditulis solataka, silap. Fi salatika, ta tu baris apa? Bawah. Fi salatika kulliha, kemudian summa, kemudian if'al, buatlah. Zalika, begitu seperti aku tunjuk tadi. Sebab selesai sujud kedua sempurna satu rakaat sudah kan? Begitulah seterusnya. Kemudian buatlah zalika itu fi pada salatika, solat engkau kulliha, semua sekali. Begitulah cara solat. Hadis ini siapa boleh riwayatkan lagi? Akhrajahu sab'ah. Semua imam Sunan Sittah dan Ahmad pun ada hadis. Bukhari ada, Muslim ada, Tirmizi ada, Abu Daud ada, Ibnu Majah, Nasa'i pun ada, Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad pun ada hadis ni. Sebab tu akhrajahu as-sab'ah. Diriwayatkan oleh siapa? Sab'ah. Lafaz ni mana siapa? Wal lafzu li Bukhari. Lafaz hadis ni Imam Bukhari. Sebab sanad dia kuat. Sebab tu hujah Abu Hanifah kuat. Sebab dia ambil apa? Sanad ni dia guna lafaz apa? Bukhari sendiri. Sebab lafaz Bukhari dia tak sebut Rasulullah suruh baca Fatihah. Lafaz Bukhari, summa qra' ma tayassara bil Quran. Kau bacalah apa yang mudah pada Quran. Siapa riwayat? Imam Bukhari. Sebab dia tak Bukhari sebut. Okey. Wal Ibn Majah, dan juga Ibn Majah. Lafaz ini yang aku bawa ni Imam Ibn Majah kata wal Ibn Majah, dan juga Ibn Majah bi isnad Muslim. Isnad Ibn Majah ini daripada Muslim. Dia ambil sanad dia daripada Muslim. Mana sanad Muslim sama dengan Bukhari. Mana lafaz mereka tidak ada apa? Tidak ada perlu baca Fatihah.
Sebab tu ini mazhab Abu Hanifah. Sebab apa? Dalilnya riwayat Bukhari sendiri. Tak sebut pun suruh baca Fatihah. Okey. Wa mithluhu. Okey, dia boleh faham okey. Bi Sunan Muslim, okey. Wali Majah bi Sunan hatta ada tambah sikit. Wali Ibnu Majah bi Sunan Muslim ada tambah sikit. Bi Sunan Muslim hatta sehingga tatma'inna qa'iman sehingga kan engkau tenang berdiri. Sebab apa? Dalam i'tidal ni Rasulullah sebut apa? Kemudian engkau berdiri bagi lurus saja. Tak sebut situ tamak. Tapi dalam riwayat Bukhari sama lafaz dia ada tambah sikit. Hatta tatma'inna qa'iman sehingga engkau tenang dalam berdiri tu. Makna i'tidal pun kena tamak-ninah. Jelas okey. Kita baca lagi sini. Wa mithluhu sama juga lafaz Ibnu Majah ni wa mithluhu. Okey. Mana sama juga lafaz hadis ni wa mithluhu dan sama dengan lafaz hadis ni ya. Mislul sama dengan apa? Sama dengan lafaz hadis ni fi hadisin pada hadis Rifa'ah bin Rafi'. Hadis Rifa'ah. Siapa Rifa'ah? Sahabat Nabi bin Malik. Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Hadis Rifa'ah. Ini yang kita baca tadi hadis riwayat siapa? Abu Hurairah. Sekarang hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi' bin Malik inda Ahmad. Di sisi riwayat Imam siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad bawa sanad daripada apa? Rifa'ah. Imam Bukhari bawa sanad daripada Abu Hurairah. Sebab waktu tu ramai sahabat dalam masjid. Masjid. Abu Hurairah ada, Rifa'ah ada. Sebab tu sahabat sebut pada khaf. Apa Rasulullah sebut? Irji' fasalli sampai 3 kali kami pun takut sudah. Macam mana solat kami? Rasulullah tegur kami menjadi takut. Okey. Wa ada Hibban. Dia kata apa daripada Imam Malik wa Hibban dan dalam Musnad Imam Malik dan Sahih Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'ima sehingga engkau tenang dalam berdiri. Sama dengan lafaz Ibnu Majah. Sini mana apa? I'tidal wajib kita tamak-ninah. Boleh faham tak? Jelas ini ya. Okey. Wali Ahmad dan daripada riwayat Ahmad. Fa'aqim maka dirilah. Sulbaka. Fa'aqim maka dirilah. Sulbaka sulbi engkau. Fa'aqim maka dirilah sulbaka sulbimu. Hatta sehingga tarji'a kembali. Hatta tarji'a kembali. Al-'idhamu tulang-tulang. Okey. Jadi kembali macam mana? Okey, sekarang waktu semua kan? Okey. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Sekarang tulang semua kembali tempat asalnya. Lurus balik. Mana? Kembali tulang pada tempat asalnya. Tangan kita luruskan, kaki luruskan. Tak ada bongkok apa, tak ada apa. Pergerakan kembali berdiri biasa. Hatta tarji'a hatta fa'aqim sulbuka hatta tarji'a idham. Kembali tulang. Tapi setengah orang tafsir dia kata tarjal idham seperti mana engkau belum rukuk. Ini pendapat yang cukup lemah. Sebab tu ada setengah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dia tak balik. Pernah tengok kan? Sebab dia anggap kembali seperti sebelum rukuk. Iaitu waktu mana? Waktu kita baca surah tadi. Sebab kita Allahu Akbar kan gitu. Jadi Allahu Akbar
sami'allahu liman. Dia ingat kembali seperti sebelumnya. Tapi ini pendapat yang cukup lemah, tak payahlah amalkan. Pendapat yang sangatlah lemah. Sebab sebab tu sehingga semua tulangmu kembali seperti keadaan biasa macam kita buat tu. Okey. Walin Nasa'i, hadis, dan pada riwayat Imam Nasa'i wa Abi Daud. Sebab ini Imam Majid bawa semua dia cari semua riwayat. Sebab apa? Sebab hadis ni lah hadis panduan cukup besar dalam bab sifat solat Nabi yang menjadi persiapan para imam-imam mazhab. Okey. Walin Nasa'i, pada riwayat Imam Nasa'i wa Abi Daud min hadithi, daripada hadis Rifa'ah bin Rafi'. Innaha sesungguhnya la, tidak, tatimmu. Pada ustaz ni tatimah bukan tatimah, tatimmu. Sini siapa yang ada potensi ustaz punya, dia tulis tatimah kan, bukan tatimah, tatimmu. Situ apa? Tatimmu kan, tatimah je kan, tatimah dia tatimmu. Atamma yatimmu, bukan atamma, itu bukan tu. Tatimmu fi'il mudhari. Inna la tatimmu. Kalau tamma baru tamma yatimmu. Sebab dia ni fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'ala dhurfi dhammatun zahiratun fiha akhirnya. Isu hafal ya. Yang sebab dia tahu apa itu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'ala dhurfi dhammatun zahiratun fiha fi akhiri. Dia ada ittisal bi ay syai'in. Okey. Tatimmu salat ahadikum, salah seorang kamu, hatta sehingga yusbighal wudu'a, yusbigha meratakan, al-wudu'a wudu, kama seperti mana amarahu diperintahkannya Allah Ta'ala sempurnakan wudu seperti Allah perintah. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ka'bain. Nanti seperti Allah perintahkan sempurna wudu. Summa yukabbir Allah. Kemudian yukabbir, dia bertakbir. Yukabbir Allah, dia bertakbir. Yukabbir Allah, dia membesarkan Allah Ta'ala. Mana sebut apa? Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Wa yahmaduhu, dan dia puji Allah. Wa yahmaduhu, dan dia pujinya, puji Allah. Wa yusni alaihi, dan dia mengucapkan kata-kata yang baik untuk Allah. Ya, maksudnya sama juga Ahmadu dengan Yusni. Jadi maksudnya apa ni? Okey, let's cuba baca makna dia tulis apa. Kemudian dia takbir, dan memuji, dan dia akan mengucapkan kata-kata yang baik ke atasnya, kata Allah ya. Jadi dia takbir macam mana? Allahu Akbar, Alhamdulillah, begitu kah? Maksudnya seolah zahir begitu kan? Maksudnya begitu kan? Summa yukabbirullah wa yahmaduhu, summa yukabbirullahu ta'ala wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Kemudian dia takbir pada Allah, dia tahmid pada Allah, dan dia ucap Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya yukabbirullah, Allahu Akbar, wa yahmaduhu, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Maksud situ doa iftitah, bukan bersambung situ. Nah, jadi kalau kita bolehlah kita apa? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bukan begitu. Maksudnya yang pertama tu takbir yukabbirullah, Allahu Akbar, wa yahmaduhu, dia baca doa iftitah. Betul raja kan? Kalau zahir hadis tu salah apa? Bersambung takbir dengan tahmid, bukan begitu. Potong tu. Mana apa? Dia bukan potong, buat kurungan situ. Maksudnya begitu. Yang yahmadu wa yusni alaihi itu maksudnya doa iftitah. Wa fiha,
Okey, wa fiha pada riwayat ini, pada riwayat Nasa'i dan Abi Daud. Wa fiha pada lafaz ni. Wa fiha pada lafaz ni. Tadi dia bawa Bukhari dia bawa semua riwayat-riwayat ni. Fa in wa fiha dan padanya, pada riwayat ni. Fa in kana fa in maka sekiranya fa in maka sekiranya kana maka sekiranya kana adalah kana adalah ma'aka bersama engkau, ma'aka bersama engkau. Fa in kana maka sekiranya adalah bersama engkau Qur'anun, kau hafal Quran. Qur'anun, kau hafal Quran, bukan hafal semua. Hafal surah Wadduha ke, Iqra' ke. Okey. Faqra, bacalah. Faqra, bacalah. Jadi sebut Fatihah ke? Tak ada. Tak sebut Fatihah. Bacalah apa-apa surah. Faqra, bacalah. Wa illa, kalau tidak kau tak hafal Quran langsung tak hafal. Surah apa inna al-kautsar kau tak hafal, yang 3 ayat kau tak hafal juga. Wa illa kau tak hafal tak apa. Wa illa fahmadillah, puji Allah. Wa kabbirhu, takbir pada dia. Mana alhamdulillah, wa kabbirhu, takbir pada dia. Allahu akbar, wa hallilhu, la ilaha illallah. Cukup baca itu. Mana kau tak baca Fatihah tak hafal, melampau sangatlah ni. Fatihah tak hafal, Allah tak hafal, semayang juga. Kau baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup. Sebab tak hafal Fatihah. Kalau kau tak hafal lagi, belum hafal lagi, cukup kau tasbih saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab tu orang masuk Islam, ingat ya? Ini Rasul sebut. Kau tak hafal Quran tak apa, kau tak tasbih. Jadi kalau tak mampu tasbih pun tak hafal juga. Kau diam saja. Kadar Fatihah. Sebab tu kadang-kadang orang bodohnya sebagian orang yang tak faham Islam ni, orang masuk Islam, nak masuk Islam dia kata apa? Bagus kau belajar dulu. Sebelum masuk Islam bagus kau belajar dulu. Macam mana cara solat, macam mana. Itu bodoh tu. Imam Nawawi fatwa, siapa cakap itu hukum dia apa? Apa hukum dia? Murtad. Orang masuk Islam beginilah. Kalau misalnya jangan kau kalau gabut kau balik belajar dulu. Bukan begitu. Rasulullah sebut. Masuk Islam wajib kita ajar sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW, Abu Talib dekat meninggal apa? Mana sebab sembahyang apa? Apa Rasul? Mengucaplah la ilaha, nanti aku hujah aku depan Allah. Ingat kisah aku wafat Abu Talib. Sama begitu. Makna kita masuk Islam dia. Jadi kau tak hafal Fatihah, kita hafal Fatihah, bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pun tak hafal. Kau ingat apa? Ingat Allah saja. Allah lah kau. Kadang dengan kadang Fatihah. Allah. Tak apa langsung. Zikir pun tak apa. Jahil sungguh. Makna kau tengok orang sembahyang, ikut. Mana sekadar kau mampu saja. Sebab tu kalau tak hafal, fa'ilah fahmanillah, kau sebut subhanallah. Wa kabbirhu, takbir. Allahu akbar. Wa hallilhu, tahlil. Jadi siapa yang contohnya yang apa? Yang baru nak belajar sembahyang kan, semua balik umur 40 semua tu ya. Jadi dia buat apa yang dia hafal. Tak hafal tahiyat, duduk kadar tahiyat. Tak hafal Fatihah, ganti tahiyat Fatihah dengan takbir. Takkan Fatihah tak hafal. Tapi nak tunjuk ni keringan sebab begitu. Tak hafal Fatihah. Ini orang Rasul sebut bukan orang Arab ni. Sedangkan Fatihah tu bahasa Arab kan. Orang Arab ni tak hafal Fatihah, kau takbir saja. Sebab subhanallah, nanti kita akan jumpa perincian hadis ni. Boleh faham ya? Wali Abi Daud, ada pada Abi Daud. Summa qra. Kemudian bacalah bi ummil kitab. Kemudian bacalah. Dalam riwayat Daud baru ada hujah kita bahawa kena baca Fatihah. Dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Nasa'i tak ada. Dalam Ahmad pun tak. Okey, tak ada. Yang ada apa? Dalam riwayat Abi Daud. Summa qra, kemudian bacalah bi ummil kitab, dengan ibu kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Dalam riwayat Abu Daud, yang kita pegang rukun Fatihah ini dalam riwayat Abu Daud. Wa bima, dan dengan apa? Sya Allah, yang Allah kehendaki.
bima syaa kendaki. Mana apa surah bacalah. Qul huwallahu ahad, qul ya al-kafirun kan Al-Baqarah kata pulanglah pada kamu dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang mudah untuk kita. Semuanya kehendak Allah. Boleh faham tu? Jadi makna baca surah tu semua sebut sunat. Jelas ya? Jadi daripada riwayat Abu Daud barulah keluar jumpa kata wajib baca Fatihah. Wali Ibn Hibban, dan juga Ibn Hibban dalam riwayat Ibn Hibban, summa kemudian, mana dari Abu Daud ada, Ibn Hibban pun ada, suruh baca Fatihah. Summa kemudian bima dengan apa syi'ta engkau suka. Boleh faham tak? Okay, wallahu a'lam. Nombor 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ini kita masuk apa? Dalil mukhtalaf fihi. Dalil, sumber dalil yang menjadi perselisihan para ulama. Semalam kita sebut tentang masalah apa? Masalah apa? Istisna. Tengok ya. Asalnya aqdul istisna ni hukumnya apa? Haram. Kita tengok ada tu. Cuba baca balik. Ihtisan. Lihat. Ihtisan ada. Ada. Istisna. Makna dia. Yaitu berpaling daripada kias yang jelas kepada kias yang tersembunyi. Satu, kita berpaling dari kias yang jelas kepada kias yang tersembunyi. Yang kedua, mengambil manfaat atau mengecualikan, ada tulis ke? Ataupun mengecualikan masalah kecil daripada asal masalah menyeluruh. Okey, tengok ni ya. Situ. Ingat perkataan ni. Mengecualikan masalah kecil daripada masalah menyeluruh. Daripada asal yang menyeluruh. Tengok ya. Semalam tu. Ini istisna. Semalam kita tengok akad istisna. Akad istisna aslul kulli, asal yang kulli halal ta'ala. Tak? Halal ta'ala. Asal kulli apa? Mesti jual barang yang apa? Yang ada. Asal kulli untuk masalah jual salam barang tiada mesti apa? Mesti harga dibayar dengan penuh. Kalau tidak akan terjadi apa? Jual beli hutang dengan hutang. Asal kulli naha Rasulullah an bai'il kali'i bil kali'i. Rasulullah haramkan kita jual hutang dengan hutang. Okey, jelas tak? Jadi kita istisna'u masalil juz'iyah, kita mengecualikan masalah kecil daripada apa? Aslin kulliyin, asal menyeluruh. Ni nak pegang istisna. Semalam kita masuk istisna kan? Okey. Asal menyeluruh ini, aslun kulli, asal menyeluruh haram jual beli hutang dengan hutang. Sebab tu dalam bai'us salam wajib kita bayar apa? Bayar mesti kena bayar apa? Penuh. Tak boleh separuh-separuh. Kalau tidak macam apa? Hutang dengan hutang. Dia belum bagi barang, kita belum bagi separuh bayar. Jadi kalau ikut asal penuh ini, asal kulli, asal menyeluruh ni, pada hadis Rasulullah, naha Rasulullah SAW an bai'il kali'i bil kali'i, Rasulullah larang kita jual beli hutang dengan hutang. Mana istisna ni hukum dia apa? Haram. Tapi kita apa? Kita istisna, kita keluarkan, kita kecualikan masalah juz'i. Kita kecualikan masalah apa? Istisna. Kita kecualikan masalah istisna. Masalah kita tempah ni. Sebab apa? Sebab apa kita kecualikan? Satu, sebab telah menjadi amalan semenjak zaman sahabat, semenjak zaman jahiliyah lagi. Okey, kemudian
para ulama berdiam diri, tak ada seorang pun komplain. Jadi sinilah kita kata masalah istisna ini kita jadikan satu khusus biarpun dia menyalahi asal yang kulli. Asal kulli apa? Haram jual beli hutang dengan hutang. Sebab akad istisna ni hutang dengan hutang. Dia belum buat kerja, aku pun belum bagi duit. Tapi telah terikat dengan akad. Boleh faham? Jelas ya? InsyaAllah ya? Okey, itu istisna. Nah, kita tengok ni. Okey, sekarang kita ambil az-zari'ah. Okey, az-zari'atu. 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 Az-zari'ah. Apa zari'ah? Zari'ah. Apa zari'ah? Zari'ah lah. Sebab tu nak terjemah apa? Sebab zara'ah saya ni zari'ah ni apa? Kita punya apa ni? Lengan asalnya. Az-zari'ah. Sebut zari'ah saja. Hiya iaitu. Iaitu. Nanti hiya iaitu. Hiya iaitu al-wasilah. Al-wasilah. Wasilah ni apa? Perantaraan. Perantaraan. Al-wasilah. Al-wasilah perantaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Wahai orang beriman, takutlah pada Allah dan carilah kepadanya wasilah, perantaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Maka carilah, tuntutlah kepadanya untuk sampai kepadanya dengan perantaraan. Okay. Hiyal wasilatu, ia adalah wasilah. Apa makna wasilah? Ia adalah perantaraan. Wat-tariqu, 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 jalan. Jalan. Wat-tariqu, jalan. Ila kepada. Asy-syai'i, asy-syai'i sesuatu. Sawa'un, 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 sama ada, sama saja. Sawa'un sama ada, sama ada. Sawa'un sama ada. Akana, akana, adakah? Akana, adakah? Hadza, akana, adakah? Hadza, itu. Itu ataupun ini, hadza, ini. Ini asy-syai'u, sesuatu. Asy-syai'u, sesuatu. Sesuatu, asy-syai'u mafsadatan, keburukan. Sesuatu tadi keburukan. Ataupun maslahatan, kebaikan. Ataupun dia al-maslahatan atau maslahatan atau kebaikan. Atau maslahatan atau kebaikan. Boleh faham tak? Boleh baca balik awal. Iaitu sesuatu keburukan atau sesuatu itu, satu ini, okey, baik ataupun buruk. Okey. Saya faham tadi? Boleh faham ke? Jalan. Dia faham je. Faham kan dia? Sesuatu tu baik atau buruk. Apa macam mana tu? Kau faham ke? Tunggu dulu bagi saya terang dulu. Baru sebut faham tak faham. Tengok jadi begini. Dia begini. Okey, sekarang apa hukum jual anggur?
Apa hukum jual pajak buah kelapa? Apa hukum dia? Buah kelapa halal tak halal? Halal. Siapa kata haram? Kafir. Apa hukum jual buah kelapa? Harus? Harus. Halal kan? Siapa kata kafir? Siapa kata haram? Kafir ya. Dia mengharamkan benda yang Allah halalkan. Apa hukum jual buah kelapa? Apa hukum jual buah kelapa? Haruslah. Sebab benda baik kan? Pajak pokok kelapa harus. Okey. Dia kena. Okey. Kemudian apa? Jual buah kelapa harus. Tapi dia pajak untuk orang buat tua. Apa hukum dia? Aku bukan jual tua, aku jual buah kelapa. Tapi yang pajaknya toke itu tua. Nah, pakai apa pajak kebun kelapa dia? Pergi potong apa mayang kelapa, nah tak ada ambil manisannya. Kalau buat nira yang minuman itu tak apa. Ini disimpan buat tu. Apa hukumnya? Faham tak? Okey. Biarpun dia ambil apa? Dia pajak kebun kelapa dia. Nah, sekarang aku sewakan semua kebun kelapa sebulan ni, kau bayar aku 500 untuk kebun ni. Sambil. Mana sewa ke kebun? Mana dengan segala hasilnya adanya. Sewa sekali satu kali. Hukumnya harus sewa kebun kan semua. Dengan segala hasilnya sekali ambil untuk milik kau. Mana hebah pada kau segala hasilnya. Aku sewa tanah 1 ekar 6. Mana dia ambil sewa tanah bersama manfaat hasil pada kebun ni untuk dia. Wah, boleh tak boleh halal kan? Tapi yang dia ambil rupanya dia potong mayam dibuat tu tua. Jadi hukum pada situ. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia zari'atun ila syarr. Jual kelapa halal, tapi kita jual pada tu tua. Jadi hukum dia haram. Sebab apa? Sebab biarpun dia halal, tapi dia telah bawa kepada benda yang mafsadah, benda yang keburukan. Jadi dia jadi haram balik. Boleh faham tak? Ini kita sebut berhujah dengan zari'ah. Begitu sebaliknya. Kita nak pergi Mekah, baik tak baik? Baik tak baik? Kita nak pergi Mekah. Tapi di Mekah sekarang dia kenakan apa? Nah, orang bawa je, tapi sekarang tarik balik, alhamdulillah. Okey, dulu kita ambil dulu, cerita dulu. Yang berulang sekarang, cerita dulu. Dulu nak pergi Mekah, kabilah Arab Badui ni. Jadi tak faham agama kan? Nak limpah kawasan dia mesti kena bayar kharaj, cukai. Kalau tidak tak payah pergi haji. Apa hukum kita bayar tadi? Asal hukum tu hukum dia haram tak haram? Haram tak haram? Haram. Tapi mereka ni semua ni nak masuk kawasan mereka, nak pergi Mekah, kena masuk limpah kawasan dia. Kalau tak bayar tak boleh masuk. Badui kan? Kalau khalifah kejar, mereka cabut lari. Mereka tinggal kaum Badui kan? Sebab tu mereka ni lepas tu, mereka lah selepasnya yang menjatuhkan kerajaan khalifah. Mereka ni Arab Badui ni. Sebab Allah sebut al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajru alla ya'lamu ma anzala rasulih. Orang Arab Badui ini asyaddu kufran, paling dahsyat kafir mereka, wa nifaqan, paling munafik mereka, wa ajdaru, paling layak alla ya'lamu hudud ma anzala rasulullah. Hudud sempadan hukum hakam yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Orang masuk kawasan mereka suruh bayar kharaj. Kerajaan tentara khalifah datang, mereka cabut lari. Akhir sekali mereka sendiri perangi kerajaan khalifah. Jadi waktu ulama sebut kalau tidak tak boleh pergi haji. Pergi haji baik tak baik? Baik. Boleh bayar tak bayar? Boleh tak boleh? Jadi ulama benarkan. Sebab apa? Sebab zari'ah dia untuk benda yang baik. Biarpun perbuatan dia tak baik, tapi untuk mendapat benda yang baik, benda tadi dia diharuskan. Boleh faham? Berdasarkan hadis mana? Macam tadi kita kata mengapa haram jual apa? Kelapa untuk orang buat tua. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Okey, man habasa al-inam ayyam al-qitaf hatta yabi'u liman yattakhidh khamra faqad takhakhama an-nar ala basirah. So, siapa yang menyimpan anggur
pada musim menuai untuk dijual kepada orang buat Arab, maka sesungguhnya dia terjun ke dalam neraka dalam keadaan dia sedar. Dia taqakhama, terkam neraka dalam keadaan dia sedar. Makna biarpun jual anggur tadi halal, tetapi dia akan membawa kepada benda mafsadah, jadi haram. Biarpun benda tadi buruk, tapi dia membawa masalah kepada kebaikan, dibenarkan. Berdasarkan hadis Hindun. Ayat berapa kali saya ulang kan? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan syahid la yutim al-ma yakfini. Ya Rasulullah, suami aku Abu Sufyan kedekut. Dia tak pernah bagi duit untuk cukup perbelanjaan aku, tak pernah cukup untuk anak aku. Sebab apa? Dia sebut begitu setelah turunnya apa? Waktu Rasulullah ambil bai'ah pada dia, idza ja'aka min ibadina fa bai'u alla yushrikna syai'an wa la yasriqna wa la yaznin. Jangan kamu bersyirik pada Allah, jangan kamu wala yasriq wala yazni, jangan mencuri, jangan kamu zina. Dia sebut syirik semua boleh, tapi ya Rasulullah mencuri ini, aku mencuri harta Abi Sufyan. Jadi illa ma akhadha khafiyah. Jadi dia terima bai'ah, Rasulullah tanya bai'ah dia, pegang bai'ah Rasulullah, jangan syirik. Allah sebut kan, alla yusyrikna billah wa la yasriqna wa la yazni wa la yaqtulna wa la tibuhtani sari baina aidi wa arjulihinna. Mana jangan mencuri, jangan berzina, jangan buat apa, jadi apa, buat apa, semuanya, bunuh anak-anak. Jadi dia kata Rasulullah, tapi mencuri ni Rasulullah, aku mencuri juga harta suamiku. Sebab dia tak bagi duit cukup, jadi aku ambil illa ma khafiyatan. Jadi aku curi harta suamiku sebab apa? Sebab dia tak bagi duit dekat aku. Jadi Rasulullah sebut khudhi ma yakfika wa la. Pergilah kau ambil, biarpun dia tak